Berikut ialah carta organisasi kami. Ketua Pegawai Eksekutif kami ialah Najiha David. Pegawai Kewangan ialah Jumari Chua. Pegawai Operasi Muhammad Irfan. Pembantu Eksekutif Farni. Pegawai Pengurusan Sumber Manusia Rumai Sarah. Dan Pegawai Pemasaran saya, Mardina binti Da'ar. Jenis praktikum perniagaan kumpulan kami ialah mengambil pesanan dan menghantar pesanan. Produk yang kami keluarkan adalah tertumpu kepada jenis industri makanan. Hal ini kerana potensi perniagaan dan pelaburan dalam industri makanan di negara kita adalah luas kerana masih bergantung kepada negara luar dalam mendapatkan sumber bekalan makanan. Bukan itu sahaja, industri makanan juga mempunyai permintaan yang tinggi dan berterusan. Oleh itu, kami percaya produk yang kami hasilkan dalam industri ini mampu berkembang. Salam sejahtera semua, nama saya Jumari. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai jenis produk yang kami tawarkan. Nama syarikat kami ialah Amplang JJ, dan di sebelah kiri atas slide saya ini kamu boleh nampak itu adalah logo syarikat kami, dan kami menjual keropok amplang. Keunikan keropok amplang kami ada dua. Satu, kami menawarkan 4 perisa yang berbeza seperti yang ditayangkan di slide, iaitu perisa original, ayam, cheese dan sotong manis. Yang kedua, kami punya keistimewaan adalah dari segi packaging yang lebih cantik dan lebih praktikal serta kecil. Maksud saya praktikal di sini adalah kecil, di mana kita boleh bawa keropok amplang ini di mana saja dan bila-bila masa kita boleh makan. Contohnya semasa tunggu bas di pondok bas sekolah, di pondok bas UMS dan lain-lain lagi lah. Selain itu, packagingnya boleh di-seal. Kalau kita sudah buka, kita boleh tutup balik kalau tidak habis. Seterusnya, dari segi slogan ataupun kami punya tagline, kami memilih tagline kriuk-kriuk, makan tanpa rasa berdosa. Nama saya Muhammad Irfan bin Manan. Saya memegang jawatan sebagai pegawai operasi dalam kumpulan ini. Baik, di sini saya akan membentangkan cara mengenapasi idea perniagaan. Okey, melihat dalam slide ini, saya telah mengutarakan 3 kaedah cara mengenapasi idea perniagaan. Yang pertama, memerhati haluan atau hala. Kedua, menyelesaikan masalah. Ketiga, mencari celah atau jurang dalam pasaran. Baik, melihat yang pertama, memerhati haluan atau hala, adalah saya memerhati dari segi ekonomi dan juga sosial, yang mana ekonomi pada masa kini agak menurun dan tidak stabil. Jadi kami menawarkan harga yang murah pada produk kami agar ia dapat dimiliki oleh semua golongan masyarakat. Yang kedua ialah menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah, masyarakat pada masa kini sering mencari makanan ringan atau kudapan yang murah tetapi sedap. Jadi itulah keluarnya produk kami. Yang terakhir sekali ialah mencari celah atau jurang dalam pasaran. Baik, kita melihat dari segi gaya hidup masyarakat pada masa kini yang lebih banyak menghabiskan masa di rumah. Yang mana sekarang kebanyakan mereka ada yang bekerja di rumah, ada menonton movie atau drama di rumah, menyiapkan assignment, kerja, semuanya di rumah sekarang. Jadi masyarakat, kebanyakan mereka mencari satu untuk dimakan, tak terlalu berat, tidak terlalu ringan, namun mendatangkan kepuasan. Jadi dari situlah rahsianya produk ini. Kelas seterusnya kita beralih kepada PMC, iaitu Business Model Canvas. Okey, bagi segmen pelanggan kami, yang pertama ialah remaja, iaitu pelajar-pelajar UMS sendiri. Kedua, kanak-kanak. Ketiga, warga tua. Keempat ialah pelanggan media sosial. Seterusnya ialah hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan kami lakukan secara bersemuka melalui platform WhatsApp dan juga Instagram. Seterusnya ialah cadangan nilai. Cadangan nilai kami bergantung terhadap pembelian dan juga perkhidmatan penghantaran secara pantas. Seterusnya, rakan kongsi utama. Rakan kongsi utama kami ialah ahli kumpulan kami sendiri dan juga pembekal. Okay, then aktiviti utama. Aktiviti utama ialah menyediakan medium atas talian, juga periklanan dan juga tunai semasa penghantaran.
iaitu COD, cash on delivery. Seterusnya, sumber utama kami ialah kewangan, pembungkusan dan juga tenaga manusia. Okay. Then kos struktur kami cuma minyak kenderaan dan juga modal syarikat. Seterusnya ialah saluran kami kewangan, pembungkusan dan juga tenaga manusia. Akhir sekali ialah aliran pendapatan kami adalah keropok amplang itu sendiri. Kedua, wang tunai. Ketiga adalah wang atas talian, iaitu yang dibayar secara atas talian. Seterusnya adalah financial projection. Berikut adalah financial projection bagi kumpulan kami. Risiko yang kami telah bincangkan adalah yang pertama, risiko dari segi kewangan, yaitu modal dan kos awal yang diperlukan untuk mengeluarkan suatu produk, yaitu produk kami memerlukan modal dari segi repackaging, contoh stiker logo produk, paper bag untuk membungkus produk kami, dan modal permulaan untuk memborong amplang. Oleh itu, kami memikirkan strategi untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengumpulkan wang dari ahli kumpulan dan meminta bantuan daripada ahli kumpulan masing-masing agar dapat berjaya membuat produk ini. Risiko kedua pula adalah dari segi persaingan dengan biskut moden, yaitu keropok amplang ni adalah sejenis makanan tradisional. Kebiasaannya orang-orang Semenanjung yang datang di Sabah akan membawa makanan ini sebagai oleh-oleh dari Sabah kepada keluarga dan sanak saudara. Makanan ini boleh dikatakan famous untuk dijadikan oleh-oleh untuk dibawa balik ke Semenanjung. Oleh itu, persaingan produk ini dengan biskut moden boleh diselesaikan dengan memberi harga yang mampu miliklah kepada orang ramai agar mereka tertarik untuk membeli, terutamanya student. Yalah, sesetengah student kan tidak mampu membeli biskut moden sekarang, contohnya macam cookies famous, Amos tu dan sebagainya. Oleh itu kami mengeluarkan produk ini supaya semua orang mampu untuk makan makanan yang sedap walaupun diambang kekeringan. Maksudnya duit belanja yang tidak mencukupi tapi masih mau makan sesuatu. Risiko yang ketiga adalah dari segi komitmen kerjasama kumpulan daripada kumpulan, terutamanya soal masa untuk menyediakan produk itu. Oleh itu penyelesaiannya adalah kami semua akan mengatur masa untuk menyiapkan produk ini dan barulah mula membahagikan tugas untuk menjual produk, yaitu dengan membahagikan jumlah produk kepada setiap ahli kumpulan supaya dapat menjualnya masing-masing dan di mana kami berada. Oleh itu masalah ini boleh diselesaikan dengan baik dan mudah dan memudahkan proses penjualan produk kami nanti. Risiko yang keempat pula adalah cas penghantaran ataupun kos penghantaran. Kumpulan kami akan mempertimbangkan kos penghantaran dan cari peluang untuk mengurangkan kos itu lagi, seperti menawarkan penghantaran percuma untuk pesanan di atas nilai yang tertentu. Risiko yang kelima adalah stok jualan. Kumpulan kami akan menyimpan stok jualan agar stok jualan sentiasa mencukupi dan memastikan stok tersebut sentiasa dalam keadaan yang baik dan selamat bagi mengawal penyakit atau keracunan makanan. Oleh demikian, stok jualan kami akan disimpan dalam tempat yang tertutup dan bersih serta selamat. Dan saya serahkan kepada rakan saya.
Pelan kontingensi atau contingency plan adalah suatu rancangan yang disiapkan oleh pihak perniagaan sebagai langkah persediaan menghadapi situasi atau krisis yang tidak dijangka seperti kejadian bencana alam ataupun masalah kewangan. Pelan ini bertujuan untuk meminimumkan risiko terhadap kepentingan organisasi perniagaan. Antara pelan kontingensi yang disediakan oleh syarikat kami adalah yang pertama, menetapkan senario krisis yang mungkin berlaku dan cuba mencari penyelesaian krisis tersebut, misalnya tiada pembeli. Yang kedua adalah memperkenalkan produk sokongan seperti kerepek sasap Kokodip. Yang ketiga pula adalah memperbaharui pelan kontingensi setiap kali ada pengubahsuaian dalam perniagaan ataupun terdapat isu baru yang harus ditangani. Dan yang terakhir adalah memastikan setiap pegawai dalam syarikat mempunyai pengetahuan dalam menjalankan pelan kontingensi. Secara ringkasnya, produk makanan amplang sememangnya memenuhi cita rasa masyarakat pada masa kini. Matlamat kami dalam mengusahakan perniagaan produk makanan ini adalah untuk menyediakan produk yang berkualiti tinggi dan memenuhi keperluan dan jangkaan pengguna di samping menjana pendapatan yang mampan dan menguntungkan untuk perniagaan. Kami juga berharap produk makanan kami mendapat sambutan dan diterima oleh pelanggan.